Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada hari ini saya berada di sebuah tempat yang sangat menarik pemandangannya, dan bila dapat satu tempat yang pandangan menarik dan seperti ini kan, dia mesmerizing. Apa yang kadang-kadang ada setengah trainer mungkin concern atau dia mungkin sedikit risau sekiranya dengan tingkap yang sebegini luas dan pemandangan yang begini menarik perhatian, bahawa peserta sesi latihan, bengkel, briefing dan sebagainya, para peserta, audience akan cenderung untuk teralih perhatian dengan apa yang mereka lihat di luar. Jadi di sini saya ingin berkongsi satu perspektif sebenarnya mengenai distraction dan interruptions. Okey, interruption dulu. Interruption secara definisinya adalah gangguan daripada luar. Jadi biasanya apabila kita datang ke tempat latihan yang di luar pejabat seperti di hotel dan sebagainya, memang tujuan dia adalah untuk mengelakkan gangguan, interruption. Sebab dalam bahasa Melayu kedua-duanya lebih kurang sama, gangguan ataupun satu lagi mungkin ada definisi yang berbeza. Jadi apabila kita nak mengelakkan gangguan, kita memang akan pergi ke tempat-tempat yang berbeza daripada pejabat, kilang ataupun tempat kerja lah secara umumnya. Jadi apabila memilih tempat latihan tu, biasanya kita akan memilih tempat latihan yang selesa. Kita kalau sebagai trainer, kita melihat dari segi kondusif, ruang latihan yang kondusif, tetapi bagi para peserta biasanya dia melihat kepada keselesaan. Jadi ditambah dengan keselesaan tu adalah satu tempat yang cantik, menarik, seperti ini. Jadi itu adalah sesuatu yang normal, itu yang biasa. Jadi apabila kita berada di tempat lokasi yang mempunyai keindahan yang jadi ataupun yang dibina dengan khususnya, dan itulah antara elemen eksklusivitinya, iaitu ada perkara-perkara seperti ini. Jadi mungkin agak rugi kalau kita tutup langsir ni dan tidak membenarkan peserta melihat. Ya, ini adalah gangguan yang kedua, iaitu interruption. So interruption ni boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Mungkin dari segi pemandangan yang cantik, mungkin dari segi handphone, terutamanya zaman sekarang, message masuk, phone call dan sebagainya, email, semuanya kita boleh lakukan dengan device kita, dengan smartphone kita. Jadi cenderung untuk teralih perhatian. Yang ni yang dimaksudkan yang kedua ni, distraction. Teralih perhatian daripada memberi tumpuan kepada trainer di hadapan, kita teralih perhatian, peserta teralih perhatian dengan pemandangan, teralih perhatian dengan telefon bimbit, teralih perhatian dengan mungkin perkara-perkara lain yang ada di sekitar mereka. Mungkin teralih perhatian disebabkan memikirkan stres kerja, masalah, ada projek yang tak siap, ada deadline yang nak dikejar dan sebagainya. Jadi walaupun kita keluarkan peserta tu daripada tempat kerja, kadang-kadang yang keluar tu hanya fizikalnya, mentalnya masih lagi terganggu. Jadi disebabkan semua ni adalah normal, agak mungkin bagi seorang trainer tu agak mustahil untuk 100% mendapat perhatian audience, dan agak terlalu idealistik bagi seorang trainer tu sekiranya dia menjalankan latihan atau sesinya dengan harapan semua orang mesti beri tumpuan kepada dia 100%, tak boleh tidak, tak boleh leka, tak boleh teralih perhatian, tak boleh terganggu dan sebagainya. Itu satu yang secara idealnya itu yang kita nak, tetapi realitinya tidak begitu. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai trainer, salah satu daripadanya, ada banyak strategi, ada banyak cara fikirnya, tapi bagi saya salah satu daripada cara kita melihat adalah dengan melihat kepada apa yang dalam circle of control kita, apa yang dalam kuasa kita, ada dalam kita punya keupayaan kita. Ya, kita memanglah sebagai trainer di hadapan kita lah mungkin ada unsur authority dalam training room tu, tapi sekali lagi bila kita berhadapan dengan orang dewasa, adult learners, dia tak kisah sangat siapa authority dan sebagainya. What you need to do is you need to earn dia punya attention, you need to earn dia punya respect. Sebagai trainer kita perlu layak di mata dia untuk dia memberikan tumpuan kepada kita berbanding dengan pemandangan, berbanding dengan smartphone. Jadi
You have to earn that right. Kita tak boleh jadi trainer dan just for the sake, semata-mata untuk mengelakkan dia tak alih perhatian, kita ambil smartphone dia. Tak mungkin. Zaman sekarang tahun 2021 ni, nak pergi mana-mana pun kena scan, nak pergi mana-mana pun perlu bawa smartphone kita. Jadi agak tidak logik untuk kita merampas phone tu hanya sebab kita nak diberikan tumpuan. Ada orang sekarang ambil nota dekat smartphone, ada orang mungkin ambil gambar slide dan sebagainya. Jadi tak patut. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya kita tidak layak, we did not earn dia punya attention, kita bercakap entah apa-apa, tidak relevan, tidak fokus. Jadi itu mungkin akan menyebabkan para peserta kita tidak memberikan tumpuan, mungkin tidak menarik, tidak berkaitan dengan apa yang dia nak belajar dan sebagainya. Kita trainer melalut 1 jam bercerita tentang diri sendiri dan sebagainya. So all of this dia akan memberikan kesan kepada tumpuan dia. Jadi kita nak menarik tumpuan peserta, kita nak menarik minat dia untuk belajar, kita nak menarik dia untuk mengambil perhatian kepada apa yang kita nak sampaikan. Jadi kita kena ada strategi, dan strategi itu perlu dipelajari, dan bukan saja sekadar belajar, kita perlu belajar dan berlatih. Jadikan dia satu natural reaction kita, bukan scripted, bukan kita fikir dan sebagainya. Jadi bila kita berdiri di depan, kita menarik perhatian orang dengan perkara-perkara yang relevan, menarik perhatian dengan perkara-perkara yang mengundang minat dia, memotivasikan dia untuk tahu lebih lanjut. Bukan kita paksa. Kalau kita paksa, dia akan retaliate, dia tidak akan secara senangnya untuk mengikut. Tak kiralah pemandangannya cantik ke, smartphone ke dan sebagainya. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena pastikan bahawa kita adalah lebih interesting daripada apa yang mereka lihat daripada phone. Kita perlu jadi lebih informatif daripada apa yang ada pada device. Kita perlu lebih menarik perhatian dia melalui information yang bermanfaat. Dan yang paling penting sekali, di akhirnya kita kena tune in kepada interest dia. Bukan kita paksa dia untuk melihat kita, bukan kita buat gimmick dan sebagainya. Ini semua tidak penting. Perhatian itu perlu di earn. It has to be earned. The attention should be earned and cultivated daripada trainer tu, bukan kita force. Siapalah kita orang luar, external. Most of the time trainers are external party. Kita bukan ni. Dan kalau kita internal trainer pun susah juga. Dia tengok, alah kau pun sama, dia kata. Kita pun pekerja juga. Jadi how do you attract their attention is the systems, the process, the strategies that we need to think. Kita kena berfikir sebelum kita menjalankan satu-satu sesi. Bukan kita paksa dia, kita suruh dia switch off dia punya device, bukan kita masukkan handphone dia dalam kotak, kita ugut dia nak ketuk handphone dia dengan hammer dan sebagainya. Ni semua pada saya dulu mungkin boleh pada tahun 2021 ni, macam saya kata, smartphone ni penting. Kadang-kadang ada maklumat terkini yang perlu diberikan perhatian. Kita pun tak patut buat macam tu. Ada case emergency dan sebagainya. Dulu mungkin tak apalah, boleh call landline. Sekarang ni semua orang akan gunakan smartphone. Macam saya kata, terutama sekali new norm ni, pergi mana-mana nak kena scan dan sebagainya. So tak patutlah kita pisahkan orang dengan device dia semata-mata sebab kita rasa insecure, sebab kita rasa kita tak mampu nak hold on to their attention. Jadi lebihkan kepada apa yang kita boleh buat berbanding dengan macam mana kita nak paksa orang lain. Sama macam pemandangan indah ni. Dah bayar mahal-mahal, datang tempat cantik, tiba-tiba nak tutup langsir, tak nak tengok luar. Rugilah, natural sunlight dan sebagainya. So pada saya jangan terlalu mudah rasa intimidated dengan perkara-perkara lain, tetapi gunakan mindset yang betul dan fikirkan how do we actually capture the right attention. Bukan memaksa orang memberikan tumpuan kepada kita. Ingat dua benda tu, gangguan kita boleh physically extract orang keluar, tapi mentally mungkin dia masih stuck di situ. Distraction dari segi kita alih perhatian tu, it's all on them, bukan kita punya paksaan dan sebagainya. Okay? Jadi itulah sebersikit perspektif saya, perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.